Tara pica, bila larut malam, suawap. Sudah, nanti hujan pula. Dah lah tak pandai nyanyi. Okey, so selamat pagi Malaysia. Salam sejahtera kepada semua. Pagi ni pagi yang indah. Saya semangat dengan baju bunga-bunga. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati. Pagi ini saya ingin kongsikan satu artikel. Artikel yang memang saya suka baca laman webnya. Setiap hari saya akan masuk artikel ini dan membaca. Tapi tidak semua juga saya telan bulat-bulat. Tak semua juga terus dipercaya. Cuma saja kita boleh relate, kita boleh kaitkan satu demi satu perkara itu seperti jigsaw, seperti satu gambar yang disambung-sambung. Akhirnya kita akan tahu lebih besar daripada yang kita dapat bayangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, terbaru saya baru masuk di dalam satu website di mana website itu bernama shahbuddin.com, shahbuddin.com.net. Salah satu laman web yang saya ingin rekomen kamu untuk baca. Kerana ini sangat bagus. Tuan-tuan dan puan-puan, tulisannya bertajuk begini. Jika enggan bubar parlimen awal, adakah Ismail Sabri akan dipecat daripada UMNO? Itu persoalannya. Diterbitkan 18 Mac hari ini. Hari ini diterbitkan 18 Mac 2022. Sebelum itu, sebelum saya bacakan, saya nak ucapkan happy birthday kepada isteri saya. Happy birthday to you. Happy birthday to my wife. Happy birthday to you. I love you so much, my wife. Tak apa, biar seluruh negara tahu aku I love you dengan isteri. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bacakan artikelnya. Tindakan UMNO mendesak melalui pentas Perhimpunan Agung UMNO 2021 agar PRU 15 diawalkan dan diadakan sebelum pemilihan parti adalah suatu langkah terdesak yang kemungkinan membawa kepada Perdana Menteri Malaysia iaitu Ismail Sabri Yaakob boleh dipecat daripada parti. Menjadi perbualan di kalangan setiap pelbagai peringkat dalam UMNO sejak beberapa minggu yang lalu bahawa jika Ismail Sabri enggan akur kepada desakan itu, apatah lagi jika ia menjadi keputusan yang dipersetujui di dalam Perhimpunan Agung UMNO. Beliau bakal dihadapkan kepada lembaga disiplin dan seterusnya akan dipecat daripada parti. Menurut tulisan itu. Disambung lagi, berikutan momentum mendesak PRU 15 diadakan awal telah bergema di Dewan Merdeka. Seawal ucapan perasmian sayap-sayap oleh timbalan Presiden UMNO, Muhammad Hassan semalam lagi dan dijangka akan terus dipanaskan apabila Zahid Hamidi merasmikan PAU 2021 pada hari Jumaat, iaitu hari ini. Disusuli sokongan ramai pembahas yang berucap adalah difahamkan desakan itu kemudian akan dijadikan ketetapan di akhir persidangan yang harus diundi oleh perwakilan. Dengan perwakilan dijangka meluluskan ketetapan tersebut, maka ia akan menjadi keputusan parti yang akan diasak bertubi-tubi kepada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk dipatuhi serta diakuri. Enggan mematuhi ketetapan parti boleh saja menyebabkan Perdana Menteri Malaysia ini untuk dihadapkan ke lembaga disiplin UMNO dan seterusnya berdepan dengan satu risiko dipecat daripada UMNO. Mungkinkah itu boleh berlaku? Tulis Shahbuddin Hussein. Tambahnya lagi, melihat kepada begitu terdesaknya kepimpinan UMNO saat yang sedia ada mahu PRU 15 diawalkan, tindakan sedemikian bukanlah suatu yang mustahil dan tergamak untuk mereka lakukan. Namun demikian,
Harus diingat bahawa ketetapan PAU bukanlah keputusan yang lebih tinggi daripada Perlembagaan Negara Malaysia. Of course. Perlembagaan negara telah menyebut pembubaran parlimen adalah hak yang di-Pertuan Agong setelah mendapat nasihat daripada Perdana Menteri Malaysia. Ismail Sabri memang boleh dipecat daripada UMNO jika beliau enggan akur kepada keputusan parti, tetapi bukan menjadi kewajipan baginya sebagai Perdana Menteri untuk patuh kepada ketetapan tersebut. Bila masa yang sesuai untuk menasihat Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong berkaitan pembubaran parlimen adalah merupakan hak serta prerogatif Perdana Menteri, yang mana Ismail Sabri sama sekali tidak terikat kepada desakan atau tuntutan daripada parti dalam menentukannya. Tambahan, jika kehendak itu dibuat secara terbuka dan melalui jerit pekik, tuan-tuan dan puan-puan, malah ternampak tindakan membuat desakan tersebut itu seperti UMNO sekarang ini sudah hilang hormat kepada Perdana Menteri dan tidak ada adab terhadap Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Meskipun kiranya dipecat daripada UMNO kerana enggan membubarkan parlimen lebih awal, Ismail Sabri tidak tergugur daripada jawatan Perdana Menteri kerana perlantikannya adalah atas kedudukan selaku ahli parlimen dan bukan atas kapasiti sebagai ahli UMNO, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak berparti sekalipun, asalkan disokong oleh majoriti ahli parlimen, Ismail Sabri masih boleh kekal sebagai Perdana Menteri. Bolehkah Ismail Sabri terus memiliki sokongan? Persoalannya, melihat kepada MOU yang telah ditandatangani antara kerajaan dengan Pakatan Harapan, selain Perikatan Nasional dipercayai akan terus memberi sokongan termasuk sebahagian daripada ahli parlimen UMNO, tindakan pemecatan itu secara matematiknya tidak menjejaskan sama sekali sokongan majoriti yang dimiliki oleh Ismail Sabri. Sebagaimana semua maklum, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan sebahagian ahli parlimen UMNO lebih mahukan PRU 15 diadakan pada tahun depan dengan tumpuan harus diberikan kepada penyelesaian masalah rakyat terlebih dahulu, tuan-tuan dan puan-puan. Selain itu, berikutan beberapa kekalahan sebelum ini, sokongan PH dan PN kepada Ismail Sabri agar bertahan lebih lama juga adalah disebabkan mereka belum begitu bersedia untuk berhadapan dengan pilihan raya umum pada tahun ini. Melalui sokongan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan sebahagian daripada ahli parlimen UMNO, waima jika ahli-ahli parlimen UMNO yang pro Zahid Hamidi dan Najib bertindak menarik sokongan terhadap Ismail Sabri sekalipun, sebagaimana yang mereka lakukan sebelum ini kepada Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, Perdana Menteri masih lagi ada kelebihan majoriti. Akhirnya, Ismail Sabri walaupun tidak berparti atau mungkin menyertai parti lain kemudiannya, mungkin menyertai parti lain kemudiannya, PRU 15 tetap akan dilangsungkan pada tahun 2023. Bukan pada tahun ini, sebelum pemilihan parti sebagaimana kehendak pendesak-pendesak UMNO itu. Dalam hal ini, adakah Zahid Hamidi dan Najib Razak khususnya di akhir jalan cerita dapat menyelamatkan diri mereka daripada kes mahkamah yang sedang dihadapi jika bertindak memecat Ismail Sabri? Atau ia akan menjadikan mahkamah lebih selesa membuat keputusan berdasarkan fakta, bukti dan keterangan saksi tanpa tekanan daripada sesiapa. Sedemikian, cubalah pecat Najib, saya ulang. Perenggan terakhir. Sedemikian,
Cubalah, pecat Ismail Sabri kalau berani. Ditulis oleh Sahbudin Husin, 18 Mac 2022. Saya hanya kongsikan artikelnya. Untuk membaca lebih lanjut, sila masuk di sahbudin.com.net bertajuk "Jika enggan bubar parlimen awal, adakah Ismail Sabri akan dipecat daripada UMNO?" Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak untuk mendapatkan notifikasi untuk video-video yang baru. Tekan lonceng notifikasi. Kita jumpa lagi. Bye.